Baiklah, terima kasih banyak kepada DJ Ryan dan juga Hafiz. Jadi ini kita dapat gambarkan kepada anda semua daripada sudut pandang mata burung Kompleks Sukan Kuala Selangor. Tadi DJ Irene tu dia jumpa macam ni. Kita pun nak jumpa juga mereka sebab mereka ni berada di luar. Kita berada di Pavilion Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi ini kita boleh kata yang terbesar lah ni. Pavilion ni. Selain kita ada dihidangkan dengan bau-bauan yang sedap, kalau kita tengok di belakang ni, selalunya prop tu tak betul kan? Tapi ini memang buah betul. Sekali dengan ada bawang. Bawang ini dihasilkan di Malaysia. Okey. Jadi rasanya kita tak lengkap kalau kita tidak bersama dengan tuan rumah. Ya, betul. Tuan rumah kepada pavilion inilah. Ya. Di dalam pavilion ini pastinya ada dipamerkan apa di antara teknologi ataupun inovasi yang terkini. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Zurihani Zakaria, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Industri Makanan Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Pavilion KPKM. Terima kasih jugalah sediakan belakang ni. Saya masuk saya ni pun kami ambil lah. Buah tempatan. Ni SPM balik kami nak bawa balik sekali ni. Kita ada bawang yang dihasilkan di Malaysia. Ini kan bawang Malaysia kan? Okey. Dia pokoknya bawang BAW1. Tapi saya difahamkan masih belum dipasarkan 2026 bila? Okey, kita tengah buat penanaman secara intensif di seluruh negara, bermula di Perak. Sebab kita nak mengurangkan kadar import masuk daripada negara luar. Jadi kita nak menghasilkan sendiri bawang dalam negara. Selain daripada bawang, apa lagi hasil inovasi terkini? Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, bahawa mula pada tahun 2024, KPKM memberi beberapa fokus baru dalam sektor pertanian. Kita tidak memberi fokus kepada tanaman-tanaman yang bersifat konvensional, tradisional di Malaysia. Kita juga bagi tujuan mengurangkan import masuk produk bahan makanan. Kita memberi fokus dan penekanan pada tahun 2024 untuk menghasilkan bawang sendiri, menghasilkan nenas secara besar-besaran bagi tujuan kegunaan tempatan dan juga kegunaan ekspor. Dan untuk kesihatan rakyat tidak diberi penekanan yang tidak kurangnya. Kita memberi penekanan kepada buah-buahan yang bersifat superfruit dan sebagainya. Supaya rakyat kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Kalau kita masuk dalam pavilion Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, bukan saja kita dihidangkan dengan produk-produk buah-buahan, bawang, tetapi teknologi dan juga inovasi juga dibawa ke sini. Secara keseluruhan, apa yang boleh kita gambarkan kepada penonton Smart Pagi Malaysia kalau nak datang ke sini, kena masuk pavilion ini? Okey, kalau kita melihat kepada pavilion Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, kita satu-satunya kementerian yang membina pavilionnya sendiri. Kebanyakan kementerian berada dalam main marketing bersama dengan lain-lain kementerian. Tetapi bagi KPKM, kita melihat inilah peluang dan juga ruang kepada KPKM untuk menonjolkan elemen-elemen penting di bawah KPKM. Sebab itu kalau masuk ke dalam pavilion KPKM sepanjang tempoh 23 hingga 25 hari bulan, kita bermula dengan tunnel pencapaian KPKM. Kemudian kita ada elemen-elemen yang berkaitan dengan aquaculture. Kita bawakan teknologi breeding ikan kelah. Hari ini kalau kita nak beli ikan kelah di luar, 1 kilo mungkin boleh pergi 200-300. Tetapi dengan teknologi yang ada, kita ada teknologi breeding untuk membanyakkan lagi ikan kelah. Mungkin satu hari nanti rakyat kebanyakan dapat membeli dan juga memakan ikan kelah pada harga yang mampu milik. Seterusnya kita ada elemen berkaitan dengan padi teknologi. Kita bawakan varieti padi 315, varieti padi 297 yang sedang ditanam secara meluas di kawasan-kawasan di bawah Mada, Kada, kawasan di bawah Aida dan sebagainya, bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran padi tempatan. Selain daripada itu, kalau kita pergi ke elemen-elemen, kita ada elemen yang berkaitan dengan Fruit Valley. Buah-buahan yang dihasilkan secara tempatan sebagaimana yang saya maklumkan tadi. KPKM sekarang ini kita memberi fokus untuk mengurangkan kebergantungan kita terhadap import masuk produk makanan daripada luar. Kita nak menghasilkan sendiri makanan kita. Sebab itulah nama kementerian ini satu ketika dulu dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Tetapi hari ini ditukar kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Elemen keterjaminan makanan itu diberi fokus dan perhatian di bawah kementerian ini supaya satu hari nanti kita menghasilkan makanan secara sendiri kepada rakyat kita dan kebergantungan kepada import dapat dikurangkan. Saya minat mengenai ikan kelah tadi tu, sebab kalau sekarang ikan kelah tu mungkin premium harganya. Mungkin satu hari nanti semua orang mampu untuk memiliki ataupun makan ikan kelah. Tapi siapa yang datang hari ini dan juga esok, barangan-barangan juga murah kerana adanya jualan agro dan mega madani. Apakah yang murah tu sebenarnya?
Okey, kalau kita datang ke kompleks sukan Kuala Selangor, kita akan disambut oleh ruang jualan yang mega. Wow. Kita ada jualan agro dan madani yang mana kalau melihat kepada jualan-jualan yang ada di situ sebagaimana yang telah saya maklumkan terdahulu, harganya 30% lebih murah daripada harga pasaran. Contohnya ayam bulat segar saiz 1.5 hingga 1.8 kilo dijual hanya RM10. Oh, Dia bukan kira per kilo. Satu ekor ekor. saiz 1.5 hingga 1.8 dijual RM10. wow. Jadi rakyat sekitar datanglah ke kompleks sukan Kuala Selangor ini untuk mendapat harga ayam sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Selain daripada itu, harga-harga yang lain kita ada buah-buahan segar, kita ada daging. Daging lembu tempatan yang dijual RM30 1 kilo. Okey. Kalau ikut harga pasaran lebih RM40. Tetapi khas kepada penduduk di Kuala Selangor, kita jual daging lembu tempatan dengan harga RM30. Okey. Begitu juga ada ada beras tempatan yang dijual 10 kilo RM26 mengikut harga subsidi. Sebagaimana yang ditetapkan oleh kerajaan dan rakan-rakan daripada kementerian-kementerian yang lain membawa produk-produk mereka bagi dibolehkan dijual secara langsung kepada rakyat dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Kita Kita ada tanya- lebih 30 penjual yang ada di sana menawarkan harga-harga kepada rakyat dengan kadar yang sangat munasabah. Kita tanya ni bagi mewakili orang nak datang hari Ya. ni lah. Macam tadi ayam bulat tu harganya memang net RM10. Tapi seorang boleh beli berapa? Nanti ada yang borong penuh satu van nanti. Sebab di peringkat penganjur kita tidak menetapkan limit. Okey. Cuma kita ingatkan kepada pengunjung, kepada rakyat di luar sana beli mengikut keperluan. Kita ingat rakan-rakan di belakang semua Betul. sebenarnya terbuka untuk membeli apa sahaja yang ada di sana. Ya, saya daripada tarikan tersebut jualan agro madani pavilion ini juga, dalam pavilion ini juga hadirnya juga pemain-pemain industri pihak swasta dalam menonjolkan apakah produk inovasi mereka dan sebagainya. Bagaimana dari segi kolaborasi pihak kementerian dan juga pihak swasta ini bagi memastikan teknologi keterjaminan makanan kita, industri asas tani kita, pertanian kita berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Dalam masa yang sama kita dapat menarik orang muda untuk berkecimpung dalam bidang pertanian ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kerajaan alone tidak dapat melaksanakan semua perkara. Kerana kita berada dalam satu dunia yang kita perlu berkolaborasi. Bukan hanya kerajaan G2G, kerajaan bersama sektor swasta juga perlu memainkan peranan yang sangat efektif. Kerana sebagaimana yang kita sedia maklum, pihak swasta mempunyai kapasiti untuk menjalankan R&D dan sebagainya. Jadi hasil kolaborasi yang telah dijalankan antara KPKM contohnya bersama dengan GWG yang berada di belakang saya ini, dia memberi penekanan kepada perluasan dalam aspek teknologi pertanian. GWG berkolaborasi dengan kita untuk mengenal pasti teknologi yang boleh diadaptasi dalam pertanian di negara ini. Kerana kita tidak lagi boleh melaksanakan projek pertanian yang bersifat konvensional. Kerana hari ini kita bercakap soal untuk memperluaskan lagi kapasiti pengeluaran bagi memenuhi permintaan hampir 34 juta rakyat Malaysia. Kalau satu ketika dulu kita hanya memenuhi 20 juta rakyat Malaysia. Tetapi hari ini kita ada 34 juta rakyat Malaysia. Jadi kita perlu melaksanakan projek pengeluaran secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini. Sudah barang tentu teknologi-teknologi ini dihasilkan secara kolaborasi bersama antara kerajaan dan juga pihak swasta. Ya, dalam program Madani Rakyat Zon Tengah kali ini bukan sahaja tumpuan diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, juga TVET memainkan peranan yang penting juga untuk program kali ini. Bagaimana sebenarnya TVET itu kolaborasinya bersama dengan KPKM sendiri? Ada booth TVET di sini ya? Ya, di bawah Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, mungkin ramai yang tidak tahu, kita ada lebih 17 pusat TVET di bawah KPKM. Kita ada pusat TVET yang terbesar di Bukit Tangga di Kedah, yang mana menawarkan kursus-kursus teknologi pertanian kepada generasi muda. Dan kalau kita melihat kepada keboleh pasaran pelajar-pelajar TVET pertanian kita melebihi 80%. Dan kebanyakan inilah merupakan milestone untuk menggalakkan generasi muda menceburi bidang pertanian dengan knowledge. Kita tak nak generasi muda menceburkan diri dalam bidang pertanian without knowledge, tanpa pengetahuan. Jadi pusat-pusat TVET yang berada di bawah KPKM ini, lebih 17 ini, menawarkan peluang-peluang pendidikan berasaskan TVET dan yang paling penting, memberi ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada mereka sebelum menceburkan diri dalam aspek pertanian. Sebab itu kalau kita melihat TVET di bawah KPKM diberi fokus yang besar.
kita tidak berbicara soal satu ataupun dua kolej. Kita berbicara soal 17 kolej yang melibatkan pelibatan secara langsung generasi muda. Kerana generasi muda adalah pewarisan hari esok. Ya, betul. Jadi nak menggantikan generasi-generasi terdahulu dalam aspek pertanian, kita memerlukan satu generasi yang berpengetahuan, berkemahiran untuk terlibat secara aktif dalam bidang pertanian. Okey. Betul. Encik, berbaki beberapa minit lagi, apakah yang dapat kita jangkakan? Ini adalah kira kali kedua lah kan, program Madani Rakyat, ini zon tengah. Selepas ini akan ada lagi jelajah ke zon-zon lain. Apa yang kita akan dapat jangkakan daripada KPKM? Okey, bagaimana yang sedia maklum, ini adalah program PMR yang pertama yang dilaksanakan di zon tengah. Selepas ini kita akan ada zon utara, zon pantai timur, zon Johor, zon Sabah dan juga zon Sarawak. Kelainan yang akan dibawa oleh KPKM khususnya dalam program Madani Rakyat adalah selepas ini kita akan memberi fokus dan juga penekanan. Sebagaimana yang sedia maklum, pada tahun ini kita akan ada MAHA. MAHA sambutan yang ke-100 tahun. MAHA bermula pada tahun 1923 dan pada tahun ini adalah merupakan permulaan kepada satu perjalanan yang baru kepada MAHA itu sendiri. Jadi untuk siri-siri yang seterusnya kita akan memberi penekanan kepada aspek untuk menggalakkan rakyat terlibat secara langsung dalam program MAHA yang akan dianjurkan bermula 11 hingga 22 September nanti. Jadi segala elemen pertanian, horticulture, floriculture dan juga agro pelancongan akan dimasukkan sebagai satu pakej besar di bawah program MAHA dan kita akan berkolaborasi rapat di bawah program Madani Rakyat untuk kita jenamakan MAHA 2024. Ya Tuan, sekali lagi boleh wawarkan untuk ramai-ramai datang ke pavilion pada hari ini? Kepada rakyat di luar sana, saya memberi fokus dan juga mengajak seramai mungkin rakyat yang berada di sekitar Kuala Selangor, di sekitar Sekincian, Tanjung Karang dan sebagainya untuk datang beramai-ramai ke Kompleks Sukan Kuala Selangor bagi mengikuti semua program-program yang telah kita rencanakan daripada semalam sehinggalah ke hari esok. Dan insya-Allah tuan-tuan tidak akan dikecewakan jika hadir ke sini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zulihanmi Zakaria, iaitu Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Terima kasih banyak-banyak.